Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program E-Belajar Jabatan Pendidikan Melaka, Sains Tingkatan 2. Saya Puan Wan Nur Hazira binti Wan Hussein dari SMK Iskandar Shah, guru anda pada hari ini. Okey, topik kita hari ini bab 5, air dan larutan, standard kandungan 5.2, larutan dan kadar keterlarutan. Standard kandungan 5.2, larutan dan kadar keterlarutan. Standard pembelajaran kita 5.2.1 iaitu menerangkan dengan contoh maksud larutan keterlarutan. 5.2.2 menjalankan eksperimen bagi menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Baiklah, kita mulakan dengan standard pembelajaran yang pertama iaitu menerangkan dengan contoh maksud larutan keterlarutan. Okey. Yang pertama, murid-murid kena tahu apa itu zat terlarut, pelarut dan larutan. Okey, baiklah. Zat terlarut ialah bahan yang boleh melarut di dalam cecair. Manakala pelarut ialah cecair yang boleh melarutkan bahan. Okey. Seterusnya, larutan ialah hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Okey. Gambar foto 5.6 menunjukkan contoh pembentukan larutan. So, di sini gula sebagai contoh zat terlarut. Okey. Air merupakan pelarut, manakala air gula merupakan contoh larutan. Seterusnya murid-murid, kita akan belajar larutan cair, larutan pekat dan larutan tepung. Okey. Kuantiti zat terlarut di dalam suatu larutan akan mempengaruhi kepekatan larutan tersebut. Okey, Raja menunjukkan 3 jenis larutan iaitu larutan cair, larutan pekat dan larutan tepung. Sekarang kita akan tengok jadual perbandingan antara 3 jenis larutan tadi. Bagi larutan cair, kuantiti zat terlarut yang sedikit di dalam pelarut dan boleh melarutkan banyak lagi zat terlarut. Manakala bagi larutan pekat, kuantiti zat terlarut yang banyak di dalam pelarut dan boleh melarutkan sedikit sahaja lagi zat terlarut. Seterusnya, bagi larutan tepung, kuantiti zat terlarut yang berlebihan di dalam pelarut. Okey, tidak boleh melarutkan lagi zat terlarut dan menghasilkan mendakan. Seterusnya, murid-murid, kita akan belajar larutan dan ampaian. Okay, apa itu larutan? Larutan ialah campuran jernih yang terhasil apabila zat terlarut larut di dalam pelarut. Manakala ampaian pula ialah campuran keruh yang terbentuk daripada zat terlarut yang tidak larut di dalam pelarut. Okey, sebelum ni murid-murid dah belajar tentang larutan. Okey, sekarang kita tengok contoh ampaian. Antara contoh yang mudah ialah seperti sampel air sungai. Okey. So, ampaian dari sampel air sungai ialah campuran air
dan pasir yang kecil. Pasir yang tidak larut. Okey. Seterusnya contoh mudah ialah seperti air Milo. Okey, dapati Milo ni dia tidak larut dalam pelarut. Seterusnya murid-murid kita akan belajar perbandingan antara larutan dan ampaian. Okey. Yang pertama, kita tengok larutan. Okey. Larutan sekata dari segi warna dan rupa bentuk dan turut kelihatan jernih. Berbanding ampaian, kita dapati keruh. Manakala yang kedua, dalam larutan, zat terlarut boleh melarut di dalam pelarut. Seterusnya, bagi ampaian, zat terlarut tidak boleh melarut di dalam pelarut. Seterusnya, didapati dalam larutan, saiz zarah-zarah zat terlarut yang sangat kecil membolehkan cahaya menembusi. Berbalik dengan ampaian, saiz zarah-zarah ampaian yang terlalu besar menghalang cahaya menembusi. Seterusnya, larutan tidak meninggalkan sebarang sisa ketika dituras, manakala ampaian meninggalkan sisa apabila dituras. Seterusnya, kita akan belajar tentang keterlarutan. Apa itu keterlarutan? Keterlarutan suatu bahan ialah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml per larut pada suhu yang tertentu. Kadar keterlarutan dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama ialah suhu pelarut. Seterusnya, faktor yang kedua ialah kadar kacauan. Dan faktor yang ketiga ialah saiz zat terlarut. Okey, baiklah murid-murid. Kita teruskan dengan standard pembelajaran yang berikutnya. Itu standard pembelajaran 5.2.2 iaitu menjalankan eksperimen bagi menentukan faktor mempengaruhi kadar keterlarutan. Okey, tadi kita dah belajar. Dalam kadar keterlarutan ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Okey. Bagi eksperimen 5.2, tujuannya ialah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Faktor A ialah suhu pelarut. Penyataan masalah. Adakah suhu pelarut mempengaruhi kadar keterlarutan? Hipotesis. Semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Pemboleh ubah. A. Pemboleh ubah yang dimalarkan, isi padu pelarut, kadar kacauan dan saiz zat terlarut. B. Pemboleh ubah dimanipulasikan iaitu suhu pelarut. Dan C. Pemboleh ubah bergerak balas iaitu kadar keterlarutan. Bahan: air suling dan garam biasa. Radas yang digunakan ialah silinder penyukat, bika, rod kaca, termometer, tungku kaki 3, kasar dawai, penunu Bunsen dan spatula. Prosedur. Yang pertama, isi 100 ml air suling ke dalam bika berlabel K dan L. Yang kedua, panaskan bikar L sehingga 50 darjah Celsius. Kemudian tambahkan garam biasa ke dalam bikar K dan L. Langkah ketiga, kacau campuran di dalam bikar K dan L pada kadar yang sama sehingga garam larut sepenuhnya.
Okey, boleh rujuk Raja 5.16. Okey, langkah yang keempat, perhatikan dan tentukan garam dalam bika mana yang larut dengan lebih cepat. Catatkan pemerhatian anda. Okey, boleh rujuk Raja 5.16 ni. Okey, pemerhatian yang direkodkan, yang boleh dicatatkan. Okey, bagi suhu pelarut, okey, bagi suhu bilik, iaitu bika K, didapati pemerhatiannya garam dalam bika K lambat larut. Bagi suhu 50 darjah Celsius, iaitu bika L, dalam bika L didapati garam dalam bika L larut cepat. Okey, faktor seterusnya iaitu faktor B, kadar kacauan. Pernyataan masalah. Adakah kadar kacauan mempengaruhi kadar keterlarutan? Hipotesis. Semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar keterlarutan. Pemboleh ubah. A. Pemboleh ubah dimalarkan isi padu pelarut, suhu pelarut dan saiz zat terlarut. B. Pemboleh ubah dimanipulasikan iaitu kadar kacauan. Manakala C. Pemboleh ubah bergerak balas iaitu kadar keterlarutan. Bahan ialah air suling dan garam biasa. Seterusnya, radas yang digunakan ialah bika, rod kaca, silinder penyukat dan spatula. Okey, prosedur. Langkah yang pertama, susunkan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.7. Ini Rajah 5.7. Okey. Yang kedua, kacau campuran di dalam bika K perlahan, tetapi campuran di dalam bika L dikacau dengan pantas. Langkah ketiga, tentukan garam dalam bika mana larut dengan lebih cepat. Langkah yang keempat, catatkan pemerhatian anda. Okey, so kita catatkan di antara pemerhatian yang direkodkan. Okay, bagi kadar kacauan, yang pertama dikacau dengan pantas iaitu bika L, dalam bika L, dan dikacau dengan perlahan dalam bika K. Okay, pemerhatian yang direkodkan, okay, garam di dalam bika L larut dengan cepat. Okay. Manakala bagi kadar kacauan yang perlahan, garam di dalam bika K larut dengan lambat. Ini menunjukkan kadar keterlarutan dalam bika L lebih tinggi berbanding dalam bika K. Seterusnya, faktor C iaitu saiz zat terlarut. Pernyataan masalah. Adakah saiz zat terlarut mempengaruhi kadar keterlarutan? Hipotesis. Semakin kecil saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Pemboleh ubah. A. Pemboleh ubah dimalarkan iaitu isi padu pelarut, suhu pelarut dan kadar kacauan. Bagi pemboleh ubah B, pemboleh ubah dimanipulasikan iaitu saiz zat terlarut. Bagi pemboleh ubah C, itu pemboleh ubah bergerak balas iaitu kadar keterlarutan. Bahan air suling, gula halus dan gula cube. Radas digunakan ialah bika, silinder penyukat, rod kaca dan spatula.
Prosedur bagi eksperimen ini, langkah yang pertama, susunkan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.18. Okey, boleh rujuk rajah di sini. Yang kedua, kacau campuran di dalam bikar K dan L pada kacauan yang sama. Langkah ketiga, tentukan gula di dalam bikar mana yang larut dengan lebih cepat. Langkah yang keempat, catatkan pemerhatian anda. So, kita tengok pemerhatian yang dicatatkan. Okay. So, bagi saiz zat terlarut yang besar, itu boleh rujuk dalam bikar L. Dan saiz zat terlarut yang kecil boleh dirujuk di dalam bikar K. Okay, pemerhatian. Okay, bagi saiz zat terlarut yang besar didapati gula di dalam bikar L lambat larut. Seterusnya, bagi saiz zat terlarut yang kecil, pemerhatian direkodkan ialah gula di dalam bikar K larut dengan cepat. Baiklah murid-murid, perbincangan bagi eksperimen ini. Yang pertama, saiz zat terlarut yang kecil lebih mudah larut di dalam pelarut kerana mempunyai luas permukaan yang lebih besar dan meningkatkan kadar keterlarutan. Yang kedua, suhu pelarut yang tinggi lebih mudah melarutkan zat terlarut dan meningkatkan kadar keterlarutan. Seterusnya, yang ketiga, kadar kacauan yang laju turut meningkatkan kadar keterlarutan kerana zarah zat terlarut dan zarah pelarut berlanggar dengan lebih cepat dan kerap. Seterusnya, kesimpulan bagi eksperimen ini didapati hipotesis diterima. Semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar keterlarutan, semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar keterlarutan. Yang ketiga, semakin kecil saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Baiklah murid-murid, daripada pembelajaran berkenaan dengan larutan dan keterlarutan, kita uji diri dengan latihan daripada buku teks di halaman 114. Okey, baiklah. Soalan yang pertama, terangkan dengan contoh maksud zat terlarut, pelarut dan larutan. Baiklah, jawapan. Gula larut di dalam air membentuk air gula. Gula ialah zat terlarut, iaitu bahan yang larut dalam sesuatu cecair. Air ialah pelarut, iaitu cecair yang melarutkan zat terlarut. Air gula ialah larutan, iaitu hasil campuran zat terlarut dan pelarut. Soalan yang kedua, terangkan satu perbezaan larutan dan ampaian. Baiklah, jawapannya, zarah-zarah zat terlarut di dalam larutan melarut dalam pelarut. Tetapi, zarah-zarah zat terlarut di dalam ampaian tidak melarut di dalam pelarut. Ataupun boleh ambil mana-mana perbezaan yang lainlah. Okey, berkenaan dengan larutan dan ampaian. Okey, soalan yang ketiga, mengapakah air panas sesuai digunakan untuk membancuh kopi? Jawapannya, air panas mempercepat kadar keterlarutan serbuk kopi. Semakin tinggi suhu air, semakin tinggi kadar keterlarutan serbuk kopi. Baiklah,
Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Cikgu harap murid-murid faham dan jelas berkenaan dengan topik yang kita pelajari hari ini.